ala alihi wasahbihi wa man walah. Yang dihormati Ayahanda Datuk Kamarudin, ada di panel, sedang hadirin hadirat hormat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbagai tansi bisik pada saya tadi, aturan ucap pada pagi ini adalah mengikut umum. Jadi saya sebenarnya tengah-tengah selepas dua orang yang jauh pengalamannya daripada saya telah menyampaikan pandangan, insyaAllah selepas ini akan disusudi oleh saudara Wan. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan juga perasan, di atas pentas semuanya mantan. Mantan hakim, mantan KP pelajaran, mantan timbalan presiden, mantan semula kecuali saudara Wan. Jadi bila kita berdiri pada pagi ini, mantan-mantan ini sudah tentulah berucap mengikut pengalaman masing-masing. Saya mengikut sedikit pengalaman yang ada pada saya. Saya juga ingin mengajak sedang hadirin yang ada pada pagi ini untuk sementara waktu ini, sehingga kita selesai majlis ini, untuk kita tinggalkan sementara topi-topi yang kita bawa ketika kita masuk ke dalam dewan ini, yang mewakili berbagai-bagai organisasi, berbagai-bagai kumpulan, untuk kita pada waktu ini berdiri menginsafi masa depan bangsa dan agama kita yang sedang sekarang ini dirobohkan. Boleh nak mewakili organisasi apa, datang daripada kumpulan apa, bagi saya tidak ada masalah. Tetapi dalam hal yang berkaitan dengan masa depan agama dan bangsa, topi ini kita letak di luar, kita berdiri bersatu kukuh insya-Allah untuk membela bangsa dan agama kita yang sedang mula dirobek sekarang ini. Hadirin hadirat sekalian, saya ketika Datuk Tani mula-mula hubungi saya untuk minta hadir sebagai panelis pada pagi ini, agak tersentak. Saya beranikan diri untuk hadir di hadapan tuan-tuan pada pagi ini, walaupun saya tahu selepas daripada ini akan adalah bermacam-macam tomahan dan tuduhan yang mengatakan kenapa saya pilih pentas bangsa pada pagi ini untuk berbicara. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, salahkah kita bicara tentang bangsa kita? Mana boleh? Tak salah. Adakah memperjuangkan bangsa ini salah dari segi agama? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut al-a'immatu min Quraisy. Nabi menyebut pemimpin itu mesti daripada orang Quraisy. Quraisy itu bangsa. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis pemimpin itu mesti daripada Quraisy? Kerana pada ketika itu yang menguasai bumi Makkah, yang menguasai bumi Hijaz, yang menguasai masyarakat pada ketika itu adalah bangsa Quraisy, seperti mana bangsa Melayu yang menjadi teras kepada negara. Tadi Datuk ada menyebut tentang perlembagaan, definisi orang Melayu. Orang Melayu itu orang yang agamanya Islam, bahasa Melayu. Hari ini seminar kita menyebut tentang seminar ummah. Siapa dia ummah? Sebagai orang Melayu Islam sudah tentulah rujukan pertama kita Al-Quran. Siapa dia ummah? Al-Quran menyebut inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya kita ini adalah merupakan satu ummah. Untuk qualify diri kita, menggelar diri kita sebagai ummah, mesti ada satu ciri yang khusus, yaitu ana rabbukum, aku adalah Tuhan kamu. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, bila kita bicara masalah ummah dalam konteks negara kita,
tidak ada kumpulan bangsa ataupun keturunan yang layak digelar ummah melainkan orang Melayu. Kerana sifat fa'budun, sifat mengabdikan diri kita kepada Allah SWT, maka layaklah kita menggelar diri kita sebagai ummah Melayu. Satu ummah yang cukup unik. Sebut orang Melayu di Islam. Arab yang turun Islam ke negara mereka itu pun tuan-tuan, belum tentu kalau dia Arab dia Muslim. Tak. Bukan semua orang Arab Muslim. Ada Arab Ketik, ada Arab Yahudi, ada Arab Kristian. Tapi takat ini alhamdulillah belum lagi saya dengar Arab Kristian, Arab Melayu Kepti ataupun Melayu yang lain agama selain daripada Islam. Masalah dia tidak mau beramal dengan agama dia, masalah dia minum arak, masalah dia rasuah, masalah dia sebagainya, itu masalah dia, bukan masalah Melayu ataupun masalah Islam. Sidang hadirin sekalian, kita bicara tentang perpaduan. Pagi ini mungkin ramai yang sudah melihat akhbar, ya, Perdana Menteri melawat Al-Fadhil Ustaz Datuk Seri Azizan Abdul Razak, mantan Menteri Besar Kedah. Perdana Menteri pergi, Tun Mahathir pergi, 2 hari lepas Menteri Besar Kedah yang baru pun pergi ziarah. Ya. Sedang lupa sekejap. Yang kena ziarah ataupun yang pergi menziarah lupa. Yang seorang ni parti dia UMNO, yang seorang ni parti dia PAS. Dia lupa sekejap. Saya pernah menyebut dalam satu temu bual di TV3 ketika almarhum Ustaz Fadil meninggal di HUKM. Antara orang pertama yang menziarahi beliau adalah menziarahi jenazah pada ketika itu adalah Yang Berhormat Datuk Seri Najib, pada ketika itu Menteri Pertahanan. Dia tanya pada saya apa yang boleh tolong. Saya kata, boleh ke kalau kami nak minta satu ambulans bawa dia daripada hospital nak pergi ke masjid? Betul nak buat bagaimana? Kata, kami nak hantar balik ke Al-Ustaz. Tak apa Ustaz, kami sediakan kapal terbang. Kata. Maksudnya, semalam, saya ulang sekali lagi, Perdana Menteri ziarah Pusuruhjaya PAS Negeri Kedah. Presiden UMNO ziarah Pusuruhjaya PAS Negeri Kedah. Bekas Presiden UMNO ziarah Pusuruhjaya PAS Negeri Kedah. Persoalannya, adakah nak tunggu sampai orang kena potong kaki? Adakah nak tunggu sampai orang dah terlantar di hospital? Adakah nak tunggu sampai ranam umat ini baru kita nak bicara ataupun berbincang tentang perpaduan dan tasamuh di antara kita? Itu persoalan yang saya nak lontar. Sekalian, kita telah melihat apa yang berlaku di dunia luar. Kita lihat apa yang berlaku kepada umat di Syria. Kita lihat apa yang berlaku kepada umat di dunia Islam yang lain. Ya, setelah ranah, setelah jadi ground zero, barulah timbul kesedaran untuk perpaduan. Mereka yang ada di atas pentas ni orang yang lama dari segi pengalamannya, yang telah menyaksikan banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan isu orang Melayu Islam dalam negara kita. Saya tak ingat peristiwa 13 Mei. Besok sambutan 43 tahun ni. 13 Mei saya baru darjah 1. Sebab tu jadi speaker nombor 3 tadi. Saya juga mungkin tidak ingat banyak peristiwa-peristiwa yang melibatkan keluh kesah, hal yang berkaitan dengan permasalahan orang Melayu Islam. Tetapi tuan-tuan, saya dan generasi yang sama dengan saya hari ini timbul keresahan. Yang lepas itu sejarahnya. Tapi yang akan berlaku masa depan ini, khasnya apabila kita lihat
tren baru yang sedang melanda dalam negara kita sekarang. Dicanangkan bangsa Malaysia, dicanangkan kebebasan, dicanangkan free for all, dicanangkan berbagai-bagai yang saya lihat kalaulah tidak ada usaha ke arah penyatuan ini diusahakan, bangsa ini yang pernah bermasalah satu ketika dahulu pada tahun 69 dengan satu isu yang besar, tidak pelik perkara yang sama boleh berlaku kepada bangsa ini kalau tidak diusahakan ke arah penyatuan. Apabila saya tidak menjawab jawatan timbalan Presiden 2 tahun lepas, menjelang PRU 13 berbau ini, ramai yang datang jumpa dengan saya mencadangkan kenapa tidak, dia kata, Ustaz, kenapa tidak Ustaz tubuh Parti Melayu yang ketiga. Kami sponsor, yang datang ni orang korporat, kami sponsor semuanya A to Z. Datang lagi kumpulan, kita kenapa Ustaz? Kami duduk di belakang Ustaz, kita rally, kita tubuhkan parti yang ketiga untuk orang Melayu. Jawapan saya mudah. Bermula daripada pilihan raya 2008, saya usahakan atas keputusan Majlis Syura Ulama PAS Pusat yang bermesyuarat pada 28 April 2008 yang memutuskan selepas satu kajian dibuat tentang lanskap politik. Selepas pada 2008, 1 bulan satu kajian dibuat, keperluan kepada PAS pada ketika itu untuk mengadakan perbincangan dan sesi dialog dengan mana-mana parti politik dalam usaha untuk memperkukuh kedudukan Islam dan Melayu dalam negara kita. Itu ada keputusan pada tahun 2008. Nama saya disebut sebagai penerajuk utama dalam konteks perbincangan. Bila sudah ada keputusan, saya pun pergilah. Bincang dengan orang tu, bincang dengan orang ini, masuk pejabat orang tu, masuk pejabat orang ini. Tapi sampai di suku jalan, tuan-tuan pun tahu apa yang terjadi. Kawan sekalian, bagi saya dalam konteks agenda perpaduan yang melibatkan 2 tonggak utama parti politik orang Melayu di Malaysia ini, Melayu Islam di Malaysia ini, iaitu PAS dan UMNO, mesti menjadi agenda yang berterusan tanpa boleh diberhentikan. Siapa yang nak buat, itu kita terserah. Cuma yang saya tak boleh terima, yang saya tak boleh nak garam, bila ada pula kenyataan menyatakan kalau masih ada lagi usaha untuk menyatukan PAS UMNO, muka orang itu akan diludah. La haula wala quwwata illa billah. Layari www.imrnetwork.my/tv untuk berita lanjut.